Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sihat? Okey, malam ni saya nak sembang-sembang sikit bagi siapa yang free, yang ada masa boleh kita sama-sama dengar. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Okey, so malam ni saya nak cerita tentang 10 bukan satu 10 kelebihan menjadi ejen hartanah ataupun perunding hartanah ataupun disebut sebagai REN lah, real estate negotiator. Okey, saya baru lagi sebenarnya. Saya baru lagi bersama dengan menjadi ejen hartanah. Bukan baru 1 bulan baru 1 bulan dan untuk maklumat sahabat-sahabat, saya masih lagi belajar tapi saya dah nampak lah potensi menjadi ejen hartanah ni berdasarkan kepada saya punya observation lah. Saya melihat kawan-kawan yang telah pun lama berkecimpung orang kata dalam bidang hartanah ni, dan saya nampak alhamdulillah mereka berjaya dan kejayaan mereka itu saya lihat sangat besar kalau berbanding dengan apa yang telah pun saya lalulah. Ini pengalaman peribadi Okey, baik, yang pertamanya pertama, apa kehebatan, apa yang bagusnya jadi ejen hartanah ni? Tak kisahlah sama ada kita buat secara part time atau full time, tetapi dia tetap ada kelebihan dia yang tersendiri Dan saya juga mengajak sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat anak-anak yang baru grad, yang masih lagi menunggu nak mencari kerja. Sekarang ni kerja bukan senang bukan payah, bukan senang untuk dapat kerja. Kerja banyak sebenarnya, kerja banyak, tetapi of course lah kadang-kadang kerja yang kita ada, yang dapat tu, yang dia offer pada kita tak sama dengan kita punya kelayakan. Kita kelayakan undang-undang contohnya, takkan nak kerja dekat apa nama ni, tempat makanan segera kan, mana-mana syarikat makanan segera, restoran dan sebagainya. Jadi kita nak, kalau boleh dah buat undang-undang, contohnya dapat legal, ada degree dalam undang-undang contohnya, kita nak jadi lawyer, mungkin nak jadi hakim atau menjadi pegawai undang-undang. Jadi kerja ada tetapi mungkin tak sesuai ataupun kerja ada tapi gajinya rendah sangat. Okey, contohnya kan. Jadi itu di antara perkara-perkara yang mungkin menjadi penghalang lah untuk kita kerja kan. Walaupun kerja ada. Jadi kita ada alternatif lain, iaitu menjadi ejen hartanah. Okey. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah gajinya ataupun komisionnya yang sangat tinggi. Okey, berapa tinggi? Okey, kita tengok macam ni lah. Secara umumnya, setiap rumah yang dijual, seorang perunding atau REN, seorang perunding hartanah, dia boleh dapat sekitar 40%, sekitar 40% komisen. Itu tidak termasuk bonus. Bonus boleh mencecah sehingga 40% bonusnya. Tapi komisen 40%. So kalau kita katalah bonus, kita kata 20% saja bonus yang diberikan oleh syarikat. Okey, 40% adalah komisen. Okey, totalnya adalah 60%. 60% macam mana kira dia? Okey, macam ni. Contohnya kalau kita berjaya menjual satu rumah yang bernilai 500,000. Okey, 500,000 ni pada zaman sekarang ini, kalau kawasan saya lah di area Nilai ni pun 500,000 tu orang kata biasa je. Okey, rumah teres 2 tingkat pun boleh cecah sampai 500,000. Kalau ada contohnya renovation sebagainya, memang boleh cecah 500,000. Kalau corner lot memang confirm 500,000 ke atas lah. Jadi kalau kita jual satu rumah dan rumah itu harga dia 500,000, so kita mendapat maknanya yang diperuntukkan oleh undang-undang. Okey, dia punya legal atau dia punya professional fee-nya adalah 3%. Sekarang ni pun dah naiklah 3.28 maksud saya. Sebab dia punya ada kenaikan ada kenaikan. Baik, jadi kalau 3%, kita ambil kira 3% lah, mudah nak kira kan. So kalau kita jual rumah bernilai 500,000, kalau 3% artinya 3 kali 500,000 artinya 15,000. Okey. So 15,000 commission ataupun dipanggil juga professional fee. So daripada 15,000 itu, kalau kita dapat 40% plus bonus 20%, artinya 60%. Berapa kita dapat? Kita dapat sekitar RM9,000.
Kita dapat RM9,000 dan bakinya akan diambil oleh pihak agensi lah, oleh syarikat, sebab kita kena bernaung di bawah syarikat. Okey, sebab syarikat tu memberikan kita peluang untuk bernaung di bawahnya dan kita mendapat lesen dengan recommendation daripada syarikat, maka kita kena bagilah orang kata bahagian syarikat, syarikat pun nak untung juga kan. Jadi kalau RM9,000, kalau contohnya lah kita memang dapat menjual memang setiap bulan RM9,000, maka gaji kita RM9,000 lah, walaupun kita baru grad. Kalau kita grad, sahabat-sahabat, anak-anak, kalau kita baru grad, memang saya tak fikirlah boleh dapat gaji RM9,000 kan. Kalau dapat pun mungkin RM2,000, RM3,000, itu standard. Kalau jadi lawyer pun tak akan dapat RM9,000. Terus kerja terus dapat RM9,000. Kecuali lah kalau kita contohnya ada kabel yang bagus, dilantik jadi CEO company mana-mana ke, itu lain cerita lah. Itu shortcut lah. Tapi kalau biasanya, kalau kerja dengan kerajaan atau swasta, gaji basic bagi orang yang baru grad lebih kurang RM3,000 macam tu lah. Itu pun tinggi dah RM3,000 kan. Tapi dalam real estate ni, jadi sebagai perunding hartanah ni, kita boleh mendapat, kalau kita berjaya, ini cerita kalau lah, dan di potensi ada, potensinya ada. Okey, walaupun kita tak dapat jamin lah, dia bergantung kepada sejauh mana kita berusaha, kesediaan kita untuk bekerja keras, kesediaan kita untuk maknanya lakukan apa saja yang untuk mempromosi dan sebagainya, maka dia bergantung banyak kepada usaha kita lah. Lagi banyak usaha kita, lagi lagi bersungguh-sungguh kita, maka insya-Allah kita akan dapat lebih banyak lah insya-Allah. Rohit Kasela, ya, kita ada part time juga, ya, boleh buat part time, ya, kita sambil bekerja kita juga boleh buat part time, boleh buat part time sebab berdasarkan pada pengalaman saya, kalau kita nak tengok rumah biasanya, ya, untuk contohnya orang tanya rumah, kita biasanya kita akan contoh kita nak dapatkan listing lah, contohnya kita dapat rumah, kita nak contact tuan rumah contohnya yang ada rumah untuk jual. Biasanya kita akan kata telefon dia, contohnya, ataupun kita dapat kontak, ataupun kadang-kadang owner yang kontak kita, okey, untuk jual. Dan biasanya kalau kita bawa klien ataupun tenant ataupun untuk yang buyer lah, biasanya kita akan buat arrangement untuk tengok rumah, untuk viewing biasanya pada hari Sabtu dan Ahad. So tak ada isu lah kalau orang kerja daripada Isnin sampai Jumaat, so tidak ada masalah untuk dia bawa klien dia untuk ataupun tenant dan sebagainya untuk pergi tengok rumah. So part time boleh dibuat, boleh dibuat, tapi kena disiplin lah, sebab kadang-kadang ada setengah orang bila dah kerja hari Sabtu Ahad dia nak rehat. Bila nak rehat, masa nak rehat itulah ada orang nak view rumah, sekarang nak beli ataupun nak sewa. Jadi kalau kita ada disiplin, tidak ada masalah, memang boleh buat, dan ramai juga yang berjaya. Ya, contohnya macam ni lah, kalau kita buat part time lah sahabat-sahabat, kalau kita hanya buat part time, okey, katalah bulan pertama kita tak dapat buat sale, bulan kedua pun tak dapat, bulan ketiga pun tak dapat, 3 bulan buat kerja hari-hari, kita buat kerja part time, buat promosi dan sebagainya, tapi masih juga tak dapat. Lepas bulan ketiga, masuk bulan keempat, barulah dapat jual satu rumah berharga RM500,000. Okey tak? Berbaloi tak? Berbaloi lah. Sebab kita dapat RM9,000, atau kalau kita average kan, setiap bulan kita dah dapat RM3,000. Okey, kalau kita sebagai seorang yang orang kata kerja part time, dapat RM9,000, kemudian kalau dibagikan average ni dapat RM3,000 sebulan. Okey lah. Okey lah. Seakan-akan kita kerja dapat gaji sebulan RM3,000. Maknanya sekali kita dapat, kita boleh cover untuk 3 bulan. Contohnya kalau kita perlukan belanja lebih kurang katalah RM3,000, RM3,000 sebulan, maknanya sekali kita dapat dia boleh cover 3 bulan punya perbelanjaan. Jadi bagi saya nampak sangat lumayan. Itu baru orang kata baru satu rumah. Dan secara naturalnya sahabat-sahabat, kalau kita memang istiqamah, okey, bekerja dengan begitu rajin, bersungguh-sungguh, okey, maknanya tidak malas-malas, tak suka duduk-duduk saja sembang-sembang kosong ni. Jadi kalau kita buat secara konsisten, okey, insya-Allah dia bukan satu buah rumah kita boleh jual. Ini berdasarkan pada pengalaman kawan-kawan yang lama, memang kadang-kadang 1-2 buah rumah dia boleh jual satu bulan. Dan kadang-kadang boleh dapat rumah yang harganya contohnya 1 juta. So kalau 1 juta kita boleh dapat RM18,000. RM18,000 kalau dapat 1 juta lah. Itu kalau bagi peringkat awal. Kalau peringkat awal yang dah lama, so dia akan dapat bonus yang lebih tinggi, maka sangat lumayan. Jadi peluangnya adalah terbuka luas. Terpulang pada kita
macam mana kita nak jalankan. Sebab bagi saya ini adalah perniagaan. So perniagaan ni dia kena faham satu benda lah. Kita tak ada orang berniaga hari ni terus dapat untung. Sebab apa? Biasanya kalau orang buka kedai lah, katakanlah dia buka restoran, kan, modal dia 100,000. Okey, 100,000 kalau dia dapat collection 5,000 sehari pun, 5,000 sehari, dia maknanya dia kena ada 20 bulan, 50 hari. 5,000 kali dengan 20 hari dia dapat 100,000. Tapi 100,000 tu bukan semua keuntungan, itu termasuk modal. Maknanya dia kena berniaga. Alright. Dia kalau by law memanglah walaupun kita part time memang kena ada NCC juga, kan? Memang kena ada NCC lah. Kalau tak, kita tak akan dapat rent lah. Kita tak akan dapat mendaftar sebagai rent yang official lah. Cuma ada kawan-kawan dia peringkat awal dia belajar tu, dia orang kata menumpang lah, menumpang kawan-kawan dia, menumpang leader dia. So dia part cuma dalam proses pembelajaran. Okey, dalam proses pembelajaran. Tapi kalau nak dapat rent tag, okey, nak dapat nombor rent memang kena ada NCC, itu syarat lah. Itu syarat yang ditetapkan oleh lembaga, kan. Lembaga apa ni dia panggil valuer dan sebagainya lah. Okey. Okey, kalau nak lesen secara official lah. Okey. Jadi itu syarat dia. Baik, itu yang pertama. Memang pendapatannya alhamdulillah sangat lumayan, walaupun saya masih lagi baru, tapi saya sedang berusaha. Jadi insyaAllah saya harapkan insyaAllah boleh boleh lah insyaAllah, sambil tapi kena usaha keras lah. Dalam bisnes memang kita tak boleh main-main, kena buat serius lah. Walaupun kita buat part time, contohnya part time yang serius. Okey, macam mana nak jadi Profesor Jusa? Okey, Jusa ni secara umumnya berdasarkan bukan pengalaman saya lah, berdasarkan pengalaman kawan-kawan dia, sememangnya dia melalui proses-proses tertentu lah. Yang pertamanya bila nak jadi pensyarah dia kena ada PhD. Itu syarat kebanyakan universiti lah, boleh katakan hampir semua universiti lah. Kecuali kalau college universiti mungkin dia orang boleh terima kalau ada master. Tapi kalau universiti awam memang setakat yang saya tahu memang perlukan ada PhD. Baik, bila ada PhD dan kita akan orang yang baik, kalau kita ada PhD, so insya-Allah kita akan maknanya kita akan buktikan kita punya ni lah, performance kita lah. Okey, performance kita dia ada beberapa kaedah. Okey, pertamanya melalui penulisan, menulis pembentangan kertas kerja, menulis buku, dan juga khidmat masyarakat juga dikira, sumbangan kita kepada kepada universiti dan sebagainya. Itu semua diambil kira sebagai satu kaedah yang dinilai untuk menjadi untuk mendapat jawatan sebagai Profesor Madya. Okey. Jadi Profesor Madya, lepas dapat Profesor Madya, maka selepas itu bolehlah memohon Profesor. Full Profesor memang dia akan mula dengan jusasi lah. Okey, dia akan jusa. Kalau Profesor full tu Profesor, dia akan jadi jusa. So itu pun sama juga, dia akan tambah lagi dia punya koleksi contribution dia, sumbangan dia terhadap dalam bidang akademik, penulisan dia, pembentangan kertas kerja dia, kemudian dia punya artikel-artikel dia kena publish dalam jurnal-jurnal yang orang kata yang tersohor lah, yang diiktiraf oleh pihak kerajaan. Jadi bila cukup syarat-syarat, maka bolehlah naik jadi Profesor. Tak apalah, saya layan je semua soalan sahabat-sahabat, kecuali yang sahabat-sahabat yang sengaja mencari masalah lah. Okey, saya tak layan lah, saya biar je lah, ataupun kalau yang teruk-teruk tu saya block je lah. Okey. Okey, malam ni kita cerita adalah tentang kelebihan menjadi real estate agent ataupun real estate negotiator lah. Bukan agent, kalau agent tu agency, kita walaupun kadang-kadang kita gunakan istilah agent, tapi kita sebenarnya adalah perunding, negotiator. Baik, itu yang pertama sekali bagi sahabat-sahabat yang baru join. Okey, terima kasih banyak. Okey, mungkin di sini orang kata terbuka peluang untuk menjadi ejen hartanah atau perunding hartanah yang menawarkan orang kata pendapatan yang sangat lumayan, dan
Tak perlu kelulusan besar-besar, tak perlu masuk universiti, okey, ada SPM pun dah cukup sebenarnya. Tak perlu belajar tinggi-tinggi untuk berjaya dalam hartanah ni sahabat-sahabat. Dia tidak perlulah kita belajar sampai master, PhD dan sebagainya. Ada SPM pun dah cukup untuk melayakkan kita untuk mengambil NCC, peperiksaan negotiator punya course, okey. Dah boleh, ya, dah boleh. Dan masa ambil NCC dia ada dalam bahasa Inggeris dan juga ada dalam bahasa Melayu. Okey. So peluang terbuka luas untuk sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang nak tahu lebih lanjut boleh pergi dekat saya punya bio. Okey, dan boleh hubungi dan boleh masuk dalam grup dan kita boleh bincang-bincang, okey, macam mana keadaan untuk menjadi negotiator ataupun menjadi perunding hartanah. Okey. Okey, itu yang pertama. Pertama ni cerita pasal duit dululah. Okey, cerita pasal duit sebab duit ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hari ni semua barang-barang pun mahal. Okey, apatah lagi kalau sahabat-sahabat yang belum lagi bekerja kan, dah grad lama tapi tak kerja, maka jangan lepaskan peluang sahabat-sahabat. Okey, boleh menjadi ejen hartanah, sama ada secara sepenuh masa ataupun secara separuh masa saja, part time. Okey, baik, yang keduanya. Okey, yang keduanya sebenarnya dalam ejen hartanah, menjadi ejen hartanah ni adalah merupakan satu career, career yang mana kita sendiri boleh corakkan masa depan kita sendiri. Maknanya dia dengan cara yang lebih mudah dan lebih pantas. Okey, lebih mudah dan lebih pantas. Jadi sebab itulah kalau kita dalam ejen hartanah ni kita yang menentukan berapa gaji yang kita nak, berapa gaji yang kita nak, kita yang menentukan. Kuat kita kerja, insya-Allah, maka insya-Allah akan banyaklah income yang kita dapat. Tapi kalau kita malas, memang tak ada apalah, tak dapat apa-apalah. Habuk pun tak ada lah kan. Tetapi kalau kita memang bekerja keras, dan ramai sahabat-sahabat kita yang bekerja keras, memang dia boleh mencorakkan masa depan dia sendiri dan dia tidak banyak bergantung pada orang lain sebab dia atas usaha dia sendiri. Tapi kalau kita kerja, kadang-kadang dia banyak peraturan, banyak perkara yang nak kita penuhi, kan, syarat-syarat tertentu, dan dalam menjadi ejen hartanah ni kita yang menentukan masa depan kita. Mana kalau kita rasa nak berjaya, kita nak dapat income yang lebih, contohnya kalau kita dapat jual satu rumah bernilai 500,000, so kita dapat satu rumah, contohnya satu bulan 9,000. Okey, jadi kalau kita tak nak lepas tu pun tidak ada masalah. Okey, kalau kita tak nak pun dah tidak ada masalah selepas tu. Jadi kalau kita rasa tak nak jual lagi pun, okeylah, relax lah. Contohnya kan, dah dapat 9,000, dah dapat capai target pada bulan tu, kita nak relax. Kalau kita nak buat kerja-kerja lain pun tidak ada masalah. Jadi kita menentukan. Yang satu lagi yang menarik ialah dia fleksibel, masanya sangat fleksibel. Maksudnya apa dia? Contohnya sekarang saya dah pencen, duduk kat rumah, so mostly saya duduk kat rumah. Okey, bila saya keluar contohnya lah, saya keluar katakanlah nak dapatkan nak cari listing, nak cari rumah yang nak dijual. So saya pun keluarlah bila saya rasa selesa nak keluar, tengok cuaca bagus contohnya. Kadang-kadang saya naik motor, kadang-kadang naik kereta kan. Kalau rasa hujan tu naik kereta. So saya round lah dekat taman, dekat area-area ni kan. Okey. Alright. Jadi bila kita cari, jadi kita fleksibel lah masa kita pusing round, tengok kalau ada rumah nak jual, kita ambil contact number, kita telefon dengan owner dia. Okey, bila kita telefon owner dia dan kita beritahu dia, okey, saya nak tolong, saya adalah ejen hartanah, okey, saya nak tolong tuan untuk jual rumah tuan, boleh tak? Okey, boleh, dia kata boleh. Okey, boleh tak saya datang tengok rumah? Okey, tengok rumah untuk buat inspection, untuk ambil gambar dan sebagainya kan. So kita pun pergilah ambil gambar apa semua sekali dan kita elankan. Dan bukan saja jual rumah, selain daripada jual rumah, yang lebih digemari di peringkat awal lah, kalau kita mula-mula buat, biasanya kita digalakkan untuk buat rental. Sebab rental ni prosesnya pendek, prosesnya mudah. Maknanya tidaklah mudah sangat, tapi dia lebih mudah berbanding dengan jual. Sebab jual dia banyak proses dia, panjang proses dia. Tapi kalau kita nak cepat, okey, memang buat rental. Contohnya kalau rental tu rumah 1,000, 1,000, so bulan pertama tu, rental bulan pertama tu kita akan dapat, insya-Allah. Okey.
Jadi itu di antara kaedah lah, itu di antara kaedah. Okey, boleh dibuat sama kita nak jual ataupun kita nak fokus kepada rental. Okey, boleh. Mana-mana pun boleh. Okey, ada sahabat tanya Apandi. Apa syarat jadi ejen? Okey, mudah saja untuk jadi ejen. Okey, peringkat awal kita tidak galakkan sahabat-sahabat terus ambil NCC, okey, negotiator punya course. Sebab okey gini, sebab kalau kita kalau terus ambil, kita takut sebab bayar mahal, bayar agak mahal, bayar NCC tu RM600 dan kena ada kursus selama 2 hari. Jadi kalau kita ambil puasa kemudian dapat NCC tapi kita tak committed dengan kerja kita, maka rugi sajalah. So peringkat awal tu maksudnya kita training dulu. Kita training dulu, kita test dulu, tengok macam mana kemampuan kita, macam mana komitmen kita, sanggup tak kita kerja dengan lebih masa, sanggup tak kita kerja pergi jumpa orang, contohnya pergi rumah orang yang nak jual atau owner rumah tu, okey, sanggup tak kita pergi tengok, buat inspection, ambil gambar, kemudian kita elankan, kita test dulu. Kita test dulu kemampuan kita. Dan kita rasa kalau kita betul-betul committed dan memang kita rasa inilah pilihan yang terbaik untuk kita, macam saya memang dah daripada awal saya memang committed, memang saya inilah pilihan dia, sebab saya buat pilihan dan setelah saya mengkaji-kaji berdasarkan pengalaman saya dalam berbagai-bagai bisnes, maka saya lihat dalam industri hartanah ni adalah memberikan orang kata pulangan yang sangat lumayan, walaupun belum lagi dapat apa sekarang ni sebab saya masih baru. Okey, jadi tidak ada masalah untuk sahabat-sahabat dapatkan maklumat yang lebih. Untuk kita peringkat awal ni kita belajar dulu, kita cari ilmu dulu, okey, kita buat latihan dulu, okey. Kita tak menjual lagi peringkat awal ni. Okey, yang penting ilmu kena ada. Jadi kalau nak join kita boleh, nak join saya boleh. Tuan pergi je, Tuan Afandi pergi je kepada bio saya dan kita ada grup kat sana, tuan boleh masuk dan join dan kita akan berikan maklumat apa yang perlu dibuat peringkat awal ni, sehinggalah ada tuan betul-betul bersedia dan ready dan bersedia betul-betul committed nak join sama ada full time atau part time, dan barulah pergi buat NCC, okey, kemudian join lah. Dan boleh join boleh daftar, boleh mendaftar sebagai REN lah, real estate negotiator. Dia tak ada payah, syarat dia simple saja. Syarat utama ialah kita memang committed dan kita memang nak jadikan real estate ni sebagai satu business kita, sama ada secara full time atau part time, tapi kena betul-betul committed, tak boleh main-main. Sebab kalau kita main-main maknanya hasilnya main-main lah. Gitu kisah dia, mudah je. Kalau kita berusaha, sahabat-sahabat saya kenal, kita punya leader sahabat-sahabat dalam masa 7-8 tahun saja dia buat dah jadi multi-millionaire. Ada 10 buah rumah sewa, contohnya rumah-rumah, beli cash, kereta beli cash, contohnya. Ini contoh-contoh orang yang berjaya. Sebab apa? Sebab mereka bekerja keras, tapi sangat berbalik sahabat-sahabat. Kalau kita kerja keras, maknanya dan hasilnya juga lumayan, maka berbaloi lah. Kita kerja, bukanlah sampai siang malam pun kerja. Contohnya pagi kita tengok, contohnya di antara kaedah yang diajar pada kita untuk dapatkan listing, kita tengok dekat Mudah. Contohnya dekat Mudah tu, bila kita check rumah kawasan mana, dan katalah saya memang orang kata memang fokus kepada area-area berdekatan saya dengan nilai. Dekat nilai pun orang kata tak tercover dah. Dan banyak rumah-rumah yang ada kat sini yang nak dijual, so kita fokus dekat nilai saja. Walaupun ada sebagian rumah yang saya promote sekarang ni pada Kajang, kebetulan kawan, kawan-kawan telefon, doktor boleh tak tolong jual rumah saya? Okey, boleh. Tak masalah. Kat mana? Kat Kajang. Okey, Kajang. Okeylah, boleh lah. So saya pergilah dekat Kajang, contoh dekat Kajang Perdana tu ada satu rumah kat situ. Rumah tu apartmen lah. Ada saya airline kan. Jadi dia kerja tidaklah berat sangat bagi saya, simple je kerja dia, tidaklah terlalu berat. Okey, pagi-pagi kita buat listing, cari dapat listing, kemudian buat appointment, pergi tengok rumah, ambil gambar, okey, elan. Kemudian ada orang nak tengok, okey, kita contact tuan rumah, okey, boleh tak tengok rumah? Okey, insya-Allah hari Sabtu ni pun ada telah buat appointment, ada orang nak sewa rumah. So kita pergilah. Okey, kita pergi, seronok sebenarnya sahabat-sahabat. Saya pun seronok sebab kita boleh jumpa kawan-kawan yang baru. Okey, dan kita boleh interaksi mereka, boleh belajar sesuatu daripada mereka kan. Yang terbaru-baru ni saya pergi, dia orang memang memekaki, orang kata kaki saham.
kaki saham. So seronok ialah jumpa dan borak-borak panjang cerita. Asalnya jual rumah kan, tapi kita cerita panjang banyak benda lain dan kita dapat suatu benda kan, kita dapat jalinkan hubungan, ukhuwah dan menyeronokkan. Kerja sangat menyeronokkan. Lepas tu dijamu pula dengan makan minum kadang-kadang. Wah, seronok tu kan. Sahabat-sahabat enjoy. Lepas tu dah iklan, kemudian katalah awak nak beli rumah, awak nak tengok. So kita contact tuan rumah. Okey, bawa pergi dia tengok, dia berkenan dan dia bayar deposit dan sebagainya. Kita uruskan dengan lawyer, so settle. Okey, tunggu dapat commission. Mungkin commission 2 bulan 3 bulan lepas tu dapat commission kan. So lepas tu jalan macam biasalah. Dan ke masa tu kita nak balik lepas kita tengok rumah, contohnya dah tak ada appointment, kita baliklah rumah. Okey, nak rehat, nak tidur, nak main-main dengan anak, cucu dan sebagainya. So tak ada masalah. So saya sangat suka dari sudut flexibility lah. Masa yang fleksibel tu sangat-sangat saya suka kan. Dia kerja ikut kita nak masa bila. Dan kita buat appointment, kita ikut kita kan. Kalau kita contohnya ada orang nak tengok rumah pagi kan. Contoh pagi tu kita rasa macam tak selesa sikit, kita rasa macam sibuk sikit, ada benda urusan family dan sebagainya. So kata sorry lah, pagi saya tak available, petang boleh tak? Dia kata petang boleh. Kalau tak boleh petang ni, besok boleh tak? So kita letakkan masa kita sendiri. So itu yang best sebab dia sangat fleksibel. Kerja ni sangat fleksibel. Kemudian selain daripada itu juga dalam ejen hartanah, sebagai ejen hartanah dia hampir saya rasa tak ada risiko lah. Ya, risikonya mungkin kita elan orang tak beli, orang elan orang tak nak sewa, itu sajalah risiko dia. Okey, tapi tidaklah risikonya orang kata sampai berhabis duit, tak ada kan. Maksudnya kita boleh cara pengelan pun ada yang berbayar, ada yang percuma kan. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita orang kata tak adalah rugi kita pergi, cuma rugi mungkin tenaga kita lah. Itu biasalah. Okey, dalam apa-apa kerja pun kita kena habiskan masa, kena habiskan tenaga. Dan dalam bisnes pula memang kita kena ada modal untuk berniaga jadi barulah kita boleh pergi jauh. Jadi kalau kita berniaga tanpa modal, payahlah juga sebab itulah kalau dia ada kelebihan bagi orang yang memang ada modal besar, memang ada kelebihan lah dalam apa-apa bisnes yang kita buat pun. Kalau orang tu modal besar, dia memang lebih mudah untuk dapat klien lah. Okey, contohnya pengiklanan dia. Okey, saya pernah dengar cerita ada seorang sahabat, okey, dia dapat commission dalam 1 bulan tu 100,000. Okey, 100,000 tapi dia buat pengiklanan 20,000. Okey, dia memang ada duit lah. Dia iklan memang kau punya orang kata iklan lah. Habis 20,000. Tapi okey lah. Okey, dia keluarkan 20,000, dia untung 100,000. Okey, dia dapat 100,000 commission, so tolak 20,000, masih lagi untung, masih lagi dapat 80,000. Berbaloi tak? Memang berbaloi lah. Tapi kalau kita tak ada duit, tidak ada masalah. Bukanlah maknanya tak boleh buat, tapi dengan kaedah-kaedah tertentu lah. Kita banyak contohnya dengan pengiklanan yang secara percuma dekat Facebook lah, dekat TikTok lah, dekat Instagram kita boleh buat secara percuma pun tidak ada masalah sebenarnya boleh. Okey, dia kurang risiko. Jadi ini di antara perkara yang menarik. Selain daripada itu juga, bagi saya dia mempunyai masa depan yang cerah. Sebab apa? Sebab orang beli rumah, jual rumah ni dia tak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti. Kalaupun ada kegawatan tertentu, dia bukanlah maksudnya mungkin orang kurang membeli, tapi dia tetap ada. Dia tidak terus mati. Sebab ada orang yang bila harga rumah murah, masa itulah dia beli. Sebab dalam masyarakat kita ni ada macam-macam orang kan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang bila harga barang mahal, dia kecoh kan. Macam kita. Tapi bagi orang yang duit banyak, harga mahal ke harga murah pun sama je kat dia, sebab dia duit memang banyak kan. Jadi kita memang berbising lah sebab harga barang mahal kita terasa lah sebab pendapatan kita kecil contohnya kan. Tapi bagi orang kaya, dia tak kisah pun harga naik ke harga barang melambung tinggi ke, dia tak kisah sebab dia duit banyak kan. Tapi begitulah keadaannya. Jadi manusia ni berbeza. Jadi walaupun mungkin dalam keadaan tertentu, kalau contohnya kalau keadaan ekonomi merudum, jadi harga rumah orang tak berapa beli, memang kurang lah dia punya income dia. Tapi sekarang ni alhamdulillah, okey, selepas Covid hari tu dah dia punya industri hartanah ni dah semakin melonjak dah ramai orang beli. Okey, jadi peluang masa depan tu sangat cerah bagi saya. Okey, sangat cerah sebab dia akan sentiasa ada orang yang akan membeli, ada orang menjual, ada yang menyewa rumah kan. Dan menyewa rumah lepas tahun contohnya, lepas dia sewa, dia keluar rumah.
Contohnya ada orang lain masuk. So orang lain masuk, dia mungkin tuan rumah akan contact kita lagi, tolong carikan klien kan. So dapat lagi duit kat situ. Jadi itulah pusingan dia, kitaran dia. Okey, dalam perniagaan hartanah ni ya, sebagai perunding hartanah. Jadi masa depan tu bagi saya sangat cerah lah, sangat cerah insya-Allah. Baik, selain daripada itu juga, okey, walaupun kita tahu bahawa dalam perniagaan ini, dalam perniagaan menjadi sebagai perunding hartanah ni, kita sebenarnya memanglah matlamat kita nak duit. Okey, tetapi pada masa yang sama kita sebenarnya membuat kebajikan. Kita sebenarnya berta'awun. Seperti mana Allah Taala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong bantu dalam perkara-perkara yang albir, perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong bantu dalam perkara yang menyebabkan dosa dan juga perkara yang boleh membawa permusuhan. Okey. Jadi sebenarnya kita membantu sebab ramai kawan-kawan kita yang ada rumah kan, kadang-kadang dia nak dijual sendiri. Dia tak tahu macam mana nak jual. So dia island dekat mudah aje, dia mudah. Kan? Mudah ni bukanlah mudah sangat kadang-kadang island orang tak beli. Bertahun-tahun pun ada orang yang nak jual, tuan rumah nak jual, dia desperate nak jual tapi tak boleh jual. Jadi bila ada ejen, dan bagi saya bila saya contact tuan rumah, owner, saya kata, Assalamualaikum tuan, okey, saya tengok island tuan dekat mudah, tuan owner ya? Okey, dia kata ya saya owner, boleh tak saya bantu? Dia kata dah ramai orang nak tolong jual. Orang ejen dah ramai ambil kontak saya dan sebagainya, dia orang island kan. Saya kata tak apa, bagus, lagi ramai ejen lagi bagus. Okey, sebab apa? Bila lagi ramai, lagi banyak island. Okey, contohnya walaupun dalam mudah saja ada 7-8 orang yang island, tak apa, tidak ada masalah. Kadang-kadang sebab orang bukan semua tengok satu island kadang-kadang dia tengok hari ni, dia tengok yang dia tak akan scroll jauh ke bawah. Okey, biasanya dia akan tengok yang di atas sekali. Jadi yang di atas sekali, kalau kebetulan kita yang di atas sekali, mungkin kita lah yang dapat rezeki tu. Orang yang ada island 2-3 hari lepas, mungkin island dia dah ke bawah. Contohnya. Jadi kalau ramai orang island, jadi chances untuk jual rumah itu lagi tinggi. Jadi sebenarnya kita membantu owner rumah untuk jual rumah dia dengan lebih cepat. Lagi ramai lagi bagus. Sebab tu kita ejen ni kita panggil co-A, co-agency, maksudnya walaupun mereka dalam syarikat yang lain, walaupun mereka tidak bernaung di bawah syarikat yang sama, kita boleh buat co-A, dipanggil co-A, co-agency. Maksudnya kita katalah saya ada rumah, okey, saya yang direct dengan owner, okey, saya direct dengan owner, kemudian saya boleh share dengan ejen daripada company lain untuk dia buat co-A. Maknanya dia tolong airline juga rumah saya. Okey, airline, jadi kita split 50-50 dia punya keuntungan. Tak apa, tidak ada masalah. Okey, lagi ramai orang jual rumah kita. Walaupun kita dapat 50% daripada commission, tapi kita mungkin dapat jual lebih banyak berbanding kita jual seorang. So jangan tamak lah. Jadi kita dalam jalan sebagai ejen hartanah, kita tak boleh tamak, kita share je. Walaupun kita punya listing tu kita punya, tapi orang lain jual, kita juga tetap dapat. Sedangkan orang lain yang airline, orang lain yang keluar duit contohnya. Jadi itu kelebihan dia. Okey, baik. Jadi kita sebenarnya membantu orang lain. Kadang-kadang ada orang yang nak sewakan rumah dia. Okey, dia cari penyewa tak dapat. Dah bertahun rumah kosong. Kan? Dia kena bayar bulan-bulan. Setahun tak boleh nak sewakan rumah. So dia panggil ejen. So ejen walaupun nampak macam rugi lah, ada setengah-setengah owner dia rasa, alamak, kalau dia jual rumah kata harga RM500,000, okey, dia kena bayar commission 3%. Contohnya 3% daripada RM500,000 dah RM15,000, dia rasa alah ruginya. Okey, sebenarnya dia tidak rugi, sahabat-sahabat. Kita kalau tengok dari sudut tu rugilah. Tapi kalau kita contohlah kita nak jual rumah, lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun tak dapat jual, sedangkan kita perlu duit, mana lebih baik daripada kita bagi kepada ejen RM15,000 dan kita selesai masalah kita. Dan ejen membantu kita secara profesional daripada A to Z, daripada awal nak jual rumah, kemudian lawyernya, kemudian segala-gala urusannya dibantu oleh lawyer. Kenapa ejen kena tolong? Sebab selagi mana tak selesai urusan jual beli tersebut, maka dia tidak akan dapat commission. So dia kena bantulah. Jadi kewajipan kewajipan ejen ni, dia membantu pembeli, okey, atau ada penjual juga, dia akan membantu sama ada penjual atau pembeli, untuk selesaikan urusan jual beli mereka sehingga selesai. Dah selesai baru dapat commission. Jadi mau tak mau dia kena tolong lah. Kalau dia tak tolong, dia biarkan, dah beli settle lah dah. Contohnya dia tak dapat apa-apa, dia kena selesaikan betul-betul.
barulah boleh dapat commission. Jadi kita sebenarnya membantu. Jadi sahabat-sahabat janganlah rasa rugi kalau ada ejen telefon, janganlah marah-marah pula sibuk ejen dia nak. Tak sebenarnya ejen datang untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kalau sahabat-sahabat memang ada rumah, okey nak jual, okey boleh kontak saya, boleh kontak mana-mana ejen yang boleh membantu sebenarnya. Kita cuba membantu yang terbaik, kita buat pengiklan yang terbaik, iklan kita secara bersungguh-sungguh bukan kita iklan main-main satu tempat dah, banyak kita akan iklan berbagai-bagai tempat yang free, yang berbayar, semua kita buat. Kenapa? Kita nak bantu, pertamanya bantu diri kita lah. Sebab itu punca pendapatan kita. Jadi kita nak bantu diri kita kena kerja kuat. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tak boleh jual, maknanya kita tak dapat apa-apa. Okey, sebenarnya ejen dari satu sudut dia tidak rugi pun sebenarnya, walaupun dia kena bayar komisen yang nampak macam tinggi. Okey, tapi kalau dibandingkan dengan 500,000 yang dia dapat, kalau tolak sikit 5,000 tu tidaklah banyak tidak banyak, 3% saja pun. Okey, dan dia dapat menyelesaikan masalah dia. Ada satu kawan dia nak jual rumah 1.25 juta dekat Nilai. So bila saya borak-borak cerita-cerita, dia kata dia nak balik kampung, nak jaga mak. Okey, so dia kata desperate juga nak jual. So saya bantu, tapi sampai sekarang belum lagi ada orang nak beli. Jadi dia terpaksa menunggulah. Okey, menunggu tu mahal harga dia sahabat-sahabat. Menunggu kita suatu benda tu agak yang lama tu sebenarnya satu penyiasat. Penantian itu satu penyiasat. Jadi kalau ada orang datang, walaupun dia kena bayar, katalah kalau 1 juta tu, maknanya dia kena habis lebih kurang 30,000 lah bayar pada ejen tapi dapat menyelesaikan masalah dia. Contoh. Jadi itu pilihan kita masing-masing lah. Okey, sama juga rumah yang nak disewa tak dapat nak disewakan. Okey, jadi susah tak? Susah sebab dia kena bayar bulan-bulan. Dia pun ada komitmen lain. Jadi kalau orang boleh sewa rumah dia, walaupun bulan pertama tu dia kehilangan lah sewa sebulan, tapi bulan yang seterusnya dia akan dapat. Kalau sewa tu katalah setahun, 11 bulan dia masih lagi dapat. Tapi kalau dia tak boleh sewa rumah tu, maknanya dia kena bayar lah setahun tu, kena bayar full lah dengan duit dia sendiri. So mana baik? Ambil ejen ke ataupun tak payah ambil ejen? Kalau tak ambil ejen dan kita boleh jual dengan sendiri, okey, lagi baik lah. Okey, tapi ejen ni sebenarnya membantu pemilik rumah untuk dia menjual rumah dia ataupun untuk mencari penyewa bagi rumah dia. Jadi ejen ni sebenarnya membantu. Satu amal jariah lah. Satu amal yang baik, satu amal kebajikan. Maknanya ta'awun alal birri, kebaikan dan juga ketakwaan, insya-Allah. Baik. Seterusnya, ini satu perkara yang saya suka juga kita akan ada jalinan hubungan dengan orang-orang yang luar, orang yang stranger pada asalnya, orang yang asing, orang yang tak kita kenal. Okey, jadi bila kita berjumpa dengan satu orang, saya ada kawan datuk, seorang datuk. So kita pergi, mungkin dia akan peringkat awal tu kita berjumpa dia, kita dah lama tak jumpa. Jadi kalau tidak sebab rumah ni, mungkin tak jumpa lagi lah. Okey, bila ada rumah, okey doktor ni, saya kontak dia. Okey, dia kata saya ada rumah ni nak jual. So datang rumah tengok rumah dia kemang besar kan. Okey, kita tak apalah, at least itu satu nikmat lah bagi saya. Itu satu nikmat kita tak kaya, kita tak rumah besar, tapi kalau kita pergi rumah kawan yang rumahnya besar, kita rasa alhamdulillah, syukur kita pun suka seronok tengok rumah kawan-kawan yang besar-besar. Kita pun seronok lah walaupun rumah kita kecil, tapi sekali-sekala masuk rumah besar tu seronok juga lah kan. Okey, seronok untuk kawan kita. So dia kata okey, tolong jual kat rumah ni. Okey, so tolong jual, masih lagi belum terjual. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, selagi mana kita mampu, kita akan teruskan iklan sehinggalah terjual. So bila terjual, apa kesan dia dengan kontak yang ada tu? Okey, so reputasi kita akan meningkat lah. Okey, dengan kawan kita tu. Bila kita tajuk, doktor ni saya kenal doktor ni. Dia dah pernah jual rumah saya. Bagus contohnya lah. Dia punya cepat lah, dalam satu bulan pun dia boleh jual rumah saya. Contoh macam tu kan. Jadi itulah yang saya harapkan kalau dapat jual dalam 1 bulan rumah tu, memang okey lah, alhamdulillah lah. Tapi tengok rezeki lah sahabat-sahabat tengok rezeki. Kita dah usaha macam-macam iklan dan sebagainya, tapi yang at the end of the day, apa yang Allah Ta'ala tentukan rezeki kita, di situlah yang kita akan dapat. Kadang-kadang orang register hari ni, contohnya iklan hari ni tu terus dapat, baru gantung. Contohnya ada saya dengan seorang kawan dia baru gantung dia punya banner dekat rumah. Okey, dia balik sampai rumah, orang telefon, "Cik, saya minat nak tengok rumah, boleh tak?" Lepas sampai rumah, dia pun terus zoom naik dan kata zoom pergi tunjuk rumah tu, seorang tu berkenan rumah tu. So benda ni sebenarnya adalah rezeki Allah SWT, tapi rezeki Allah SWT dia tidak datang secara mudah.
Dia kena ada syarat-syarat dia kena buat, kena usaha, kena rajin, kena, yalah, selain pada usaha, tawakal, doa, itu semuanya memainkan peranan lah. Dan bagi saya, bila kita start berniaga ni, doa kita ni memang tak putus-putus lah. Okey, itulah perbezaan kita. Ni perbezaan yang ketara lah berbanding dengan masa saya kerja makan gaji dulu. Doa kita untuk tambah rezeki tu adalah, tapi tidak seserius bila kita bekerja sendiri. Sebab kita tak tahu di mana rezeki kita akan datang, daripada mana datang, daripada rumah mana yang boleh dijual, rumah mana yang boleh disewa, mana owner yang akan berurusan dengan kita tak tahu. Kalau kita kerja makan gaji dulu, senang, tahu dah. Saya kerja dekat UAE, USIM. Sebelum tu UAE, tahu dah gaji memang datang daripada UAE. Bila kerja dekat Brunei, okey, gaji datang daripada kerajaan Brunei. Bila kerja dekat USIM, okey, gaji datang daripada USIM. Kita dah tahu dah jelas. Tapi dalam berniaga ni, kita tak tahu daripada mana rezeki itu datang. Jadi tawakal kita sangat tinggi. Maknanya doa kita, pengharapan kita pada Allah Ta'ala sangat tinggi. Doa tu orang kata tak putus-putus lah. Setiap kali kita buat sesuatu benda, nak iklan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolonglah, jadilah, maknanya biarlah ada orang beli rumah aku, iklan ni, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, minta doa tak putus-putus, sahabat-sahabat. Jadi itu satu yang bagus lah, menguatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagus dalam perniagaan ni, sahabat-sahabat. Orang kata know who is more important than know how. Kadang-kadang kadang-kadang lah, bukan semua masa. Jadi bila kita kenal orang, jadi lebih mudah untuk kita berbisnes. Lebih mudah untuk kita berbisnes. Sebab kalau kita tak kenal orang, macam mana kita nak jual, Jadi bila orang kita dah mula jual, nama kita dah naik, reputasi kita semakin bertambah bagus, nama kita makin dikenali. Dia punya track record pun bagus, dia ada testimoni dan ada orang bagi recommendation, maka lebih mudahlah kita untuk kita jual, insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya, modal yang rendah. Modal tidak tinggi kalau banding sahaja. Yang asas lah. Sekejap, bateri dah nak habis, saya kena charge. Baik, jadi sahabat-sahabat, jadi modal dia tidaklah besar sangat. Modal dia tak besar sangat. Yang asasnya, kalau kita dah memang bersedia untuk jadi rent atau real estate negotiator ni, kita kena ambil NCC lah. NCC tu negotiator cost, dia punya cost certificate. Kita kena ambil. Itu cost dia adalah sebanyak RM600. RM600. So bila kita dah ambil, dan kita boleh mulakan lah. Jadi modal dia tak besar. Cuma modal dia bukanlah tak ada modal. Sahabat-sahabat kena ada modal. Dalam apa bisnes pun kita kena modal. Dia kena modal untuk pengiklanan. Pengiklanan ni bergantung kepada kemampuan kita lah. Tapi memang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita memang orang kata ada modal yang besar, maka itu adalah satu kelebihan. Lagi besar modal kita, lagi chances kita untuk maju dengan pantas adalah lebih besar berbanding dengan orang yang tak ada modal, ataupun modal yang kecil, ciput dia modal dia, memang tak samalah. Kita tak boleh nak buat apalah. Orang yang kaya, orang kata semakin mudah nak kaya berbanding dengan orang yang miskin. Nak jadi kaya memang sangat payah, sebab prosesnya sangat panjang, dia punya kos yang besar. Tapi secara umumnya dia tidak semestinya bergantung kepada yang paid punya advertisement lah. Sebab kita ada berbagai-bagai kaedah pengiklanan yang percuma, yang percuma ataupun yang harganya lebih murah. Contoh yang murah apa dia? Contohnya kita guna banner. Print banner kita sebarkan, kita edarkan contohnya. Maka itu murah, ataupun kita buat yang free lah. Kita ada contohnya, kita ada FB Ads contohnya. FB Ads berbayar lah. Itu pun mengikut kemampuan kita. Kalau tak mampu, tak payah guna benda tu, Jadi insya-Allah modal yang rendah, kemudian peluang menimbul ilmu dan juga pengalaman. Macam saya, pengalaman saya dalam mengajar. Jadi bila saya jumpa orang yang mungkin peniaga, sebab ramai yang jual rumah ni kadang-kadang orang yang businessman, dia ada banyak rumah, dan kelebihan dia, bila orang yang banyak rumah ni, kalau kita dapat buktikan bahawa servis kita bagus, kita dapat berjaya menjual rumah dengan bagus, maka rumah-rumah yang lain bukan setakat rumah dia je, rumah-rumah anak beranak dia, kawan-kawan dia pun dia akan recommend kita. Itu kelebihan dia. Jadi sebab itulah dalam apa-apa bisnes pun kita kena berada lama dalam satu-satu bisnes. Maknanya tidak boleh kita masuk sekejap kemudian kita hilang.
kan. Lepas tu lepas 2 tahun 3 tahun timbul balik buat bisnes yang sama. Okey, tak boleh. Dia kena duduk berada dalam satu bisnes itu dengan tempoh yang lama supaya orang kenal. Okey, saya sekarang baru menceburi dalam bidang real estate. Okey, so baru sangat lagi. So sebab itulah saya kena buat iklan, saya kena buat live. Untuk memaklumkan, saya kena maklumkan kepada sahabat-sahabat, saya maklumkan melalui WhatsApp group, melalui Facebook, okey, memaklumkan kepada sahabat-sahabat yang mengenali saya dan juga tak mengenali saya. Okey, saya sekarang adalah perunding hartanah sepenuh masa. Okey, jadi kepada sahabat-sahabat yang perlukan bantuan saya untuk jual rumah ataupun nak sewa, nak bantu saya carikan penyewa untuk rumah dia, okey, boleh hubungi saya, boleh contact dekat bio, okey, boleh hubungi saya. Dan barang siapa sahabat-sahabat juga yang teringin nak dapat maklumat lebih untuk menjadi ejen hartanah ataupun jadi perunding hartanah, juga boleh klik dekat bio dan boleh hubungi saya dekat sana. InsyaAllah kita akan bantu yang terbaik, insyaAllah. Jadi peluang kita menimbul ilmu pengetahuan, macam saya pergi dekat rumah satu datuk kawan 3 jam duduk rumah dia. Asalnya jauh rumah kalau ikut jual rumah sekejap je. Okey, pergi, assalamualaikum tuan. Okey, saya datang nak tengok rumah, nak cek rumah. Boleh saya masuk tak? Boleh masuk. Okey, silakan masuk. Okey, boleh saya ambil gambar tak? Okey, boleh saya ambil gambar 10 minit je. Okey, lepas tu okey, tuan, saya dah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Boleh. Kalau ikutkan 10 minit, 50 minit dah selesai. Tapi oleh kerana kita jumpa tu, kawan kita lama tak jumpa, dia pula seorang usahawan yang berjaya, maka di situlah peluang untuk kita korek ilmu dia. Macam mana dia jadi jutawan, macam mana dia memulakan kerjaya dalam perniagaan, macam apa benda, sifat-sifat yang perlu ada sebagai seorang usahawan kan, macam mana nak berjaya, apa halangan-halangan dia, apa cabaran-cabaran dia. So kita tanya je. So lamalah ceritanya. Lepas makanan dia bagi keluar air kopi lagi kan. Jadi sangat seronok sebenarnya. Jadi peluang kita menambah ilmu pengetahuan menjadi seorang ejen hartanah ni sebenarnya sangat bagus, sahabat-sahabat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 work life balance. Maknanya bila kita dah berjaya, sahabat-sahabat, bila kita berjaya dalam bidang hartanah ni, kewangan kita pun dah bagus, maka di situ kita juga boleh menumpukan kita di akhirat. Jadi balance lah. Okey, kehidupan kita dunia, okey, kita dah alhamdulillah, contohnya dah kaya, dah lepas 7-8 tahun, katalah 10 tahun dalam hartanah, dah jadi jutawan, duit dah banyak. Okey, duit dah, bukanlah maknanya tunggu duit banyak baru kita nak berderma dan sedekah, tapi maknanya kita boleh balancekan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita boleh pergi haji, boleh pergi umrah, 2-3 tahun sekali kita bawa keluarga kita pergi umrah, kita boleh banyak bagi infak. Okey, dunia kita bagus, akhirat pun insya-Allah kita juga bagus. Jadi sahabat-sahabat, itulah 10 kelebihan kenapa kita perlu menjadi perunding hartanah, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang berminat untuk jadi ejen hartanah ataupun nak join kita, okey, boleh klik dekat bio dan kita akan hubungi sahabat-sahabat untuk kita brief lah, untuk bagikan maklumat-maklumat apa yang perlu dibuat. Okey, jadi itu sikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Jadi saya tengok apa-apa soalan-soalan yang berkaitan saja saya akan layan, yang tak berkaitan kita skip je lah. Okey. Yang tak berkenaan ni, okey, kita block je lah. Okey, yang jadi virus kat sini kita block. Sorry lah, sebab saya tak nak ada gangguan. Kalau tanya soalan-soalan berkaitan hartanah ataupun soalan-soalan yang orang kata boleh kita dapat ilmu bersama-sama. Okey, kalau sahabat-sahabat nak orang kata nak share pun apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Okey, boleh share juga apa-apa yang sahabat-sahabat nak share, boleh tulis kat sini. Ataupun ada siapa-siapa yang berminat untuk live bersama-sama saya pun boleh, insya-Allah saya buka. Okey, semoga terus berjaya Tuan Rostam. Terima kasih Tuan. Okey, saya rasa Tuan Rostam ni memang orang yang dah berjaya dalam properti. Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah mungkin satu hari kita boleh berjumpa Tuan. Okey, boleh saya cari ilmu, menuntut ilmu, insya-Allah. Terima kasih banyak. Okey, kita pun ada AMS ejen hartanah. Alhamdulillah ramai juga ejen hartanah bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, memberi orang kata support, walaupun mungkin kita daripada company ataupun agensi yang berbeza, tapi kita adalah saudara, insya-Allah. Okey, singa lalu, 3 singa lalu. Okey, silakan nak lalu singa. Okey. Okey, saya tengah scroll ni, tengok kalau ada soalan-soalan yang boleh saya jawab, saya akan jawab. Alright.
Okey, sahabat-sahabat, kalau ada soalan boleh tanya yang berkaitan lah, yang berkaitan. Okey, kalau tak ada kaitan dengan hartanah pun okey. Okey, cuma jangan tanya soalan-soalan yang sensitif lah. Okey. Okey, ada sahabat-sahabat daripada AJ Hartanah nak join? Boleh, silakan. Kalau nak join saya pun boleh. Dan join live pun boleh. Okey. Nak live, nak masuk kotak boleh. Oh, okey. Assalamualaikum Abi, sebagai student dijawab apa komen Abi tentang kes ni Elin baru-baru ni. Ini saya rasa jap saya tak tengok nama dia ni. Daniel. Okey Daniel. Apa khabar Daniel? Sihat Daniel? Okey, Abi follow back insya-Allah. Alright Daniel, soalan yang bagus soalan yang hangat, yang masih lagi hangat, masih lagi panas dibincangkan sekarang ini, sampai ke saat ini pun masih lagi dibincangkan berbagai-bagai orang kata pandangan yang dikemukakan. Okey, secara umumnya apa yang Abi faham lah daripada apa yang berlaku. Okey, kes ini telah pun dibawa kepada di mahkamah rayuan kat sana Abi. Okey, ataupun mahkamah tak berapa pasti mahkamah mana dia bawa mahkamah persekutuan ataupun mahkamah, boleh beritahu Abi tak? Okey, tapi bawa ke mahkamah persekutuan kalau silap, ataupun ya mungkin mahkamah persekutuan, saya tak berapa pasti tapi yang penting kes ini telah pun dibawa lebih awal cuma keputusannya baru saja dikeluarkan oleh pihak mahkamah persekutuan. Sekejap saya habis check sikit untuk kepastian Okey, 16 enactment Kerajaan Negeri Kelantan yang telah dicabar Okey. Alright. Okey, tak apalah. Okey. Okey, secara umumnya kita dalam negara Malaysia ni kita ada dua jenis undang-undang Satu undang-undang yang digubal oleh parlimen. Okey, ini lebih kepada undang-undang sivil lah. Okey, lebih undang-undang sivil. Undang-undang sivil yang digubal di parlimen dia merangkumi semua, sama ada orang Islam ataupun tak Islam. Dan kalau ia berkaitan dengan undang-undang Islam, okey, parlimen akan menggubal undang-undang bagi wilayah-wilayah persekutuan sahaja. Okey. Manakala urusan yang berkaitan dengan agama, memang negeri boleh menggubal undang-undang tersebut. Tetapi negeri bukan boleh sebebas-bebasnya menggubal undang-undang. Dia tak boleh menggubal sebebas-bebasnya. Dia ada terikat dengan perlembagaan. Artinya perlembagaan memberikan kelulusan, memberikan otoriti kepada pihak kerajaan negeri untuk mengubah undang-undang, tetapi undang-undang yang pertamanya tidak undang-undang yang tidak wujud ataupun tidak digubal oleh mana-mana undang-undang sivil. Manakala undang-undang sivil belum ada undang-undang tersebut, maka boleh undang-undang kerajaan negeri boleh mengubah undang tersebut. Okey. Dan juga dia tidak sebebas-bebasnya. Dia ada peruntukan tertentu. Contoh, dan juga begitu juga hukuman hukuman yang dikenakan kepada pesalah tidak melebihi daripada apa yang kita tahu 356. Okey, 3 tahun penjara, 5,000 denda dan juga 6 kali sebatan. Itu saja maksimum yang boleh dikenakan kepada pesalah dalam apa-apa saja kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah dalam sesebuah negeri. Contohnya yang Islam lah. Okey.
Jadi apa yang berlaku ialah bila Kerajaan Negeri Kelantan mengubah undang-undang yang bercanggah ataupun yang di luar daripada autoriti yang ada, maka dia sendiri dengan sendiri akan terbatal lah. Itu yang berlakunya. Itu yang berlaku. Dia tidak ada isu, setakat yang Habib faham, dia tidak ada isu. Walaupun Ilin tu kalau kita lihat, kalau nak tengok daripada luarannya bukanlah, orang kata bukan Islamis lah. Okey, nampak cara dia kan, tapi bila orang tengok cara luaran dia tu macam orang gambarkan dia sebagai musuh Islam lah, sebagai mencabar undang-undang Islam. Sebenarnya tidak. Tidak kira siapa yang membawa, sebenarnya dia sebenarnya dari satu sudut dia menjelaskan kedudukan undang-undang itu, okey, dalam tahap mana, di tahap mana kerajaan negeri boleh mengubah undang-undang. Jadi kalau ikut undang-undang, sebab tu dalam kes enactment yang ada di negeri Kelantan, bukan semua dibatalkan. Yang dibatalkan adalah yang bercanggah ataupun yang memang telah pun wujud undang-undang di dalam undang-undang sivil. Kalau undang-undang sivil dah ada, memang tak boleh undang-undang itu diwujudkan di negeri-negeri di bawah Dewan Undangan Negeri lah. Dia tak boleh, negeri tak boleh ubah undang-undang yang sememangnya sudah ada. Okey, adakah ia bermaksud menghakis kuasa Mahkamah Syariah? Tidak. Sebab undang-undang masih wujud. Undang-undang kes khalwah, kes zina, kes minum arak tidak dibatalkan. Tidak dicabar pun, sebab benda tu memang di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey, so yang tidak boleh ialah kalau bidang kuasa itu keluar daripada bidang kuasa Mahkamah Syariah, maka memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Itu sebenarnya yang berlaku. Jadi bagi Abi punya pandangan, benda ni dia jadi masalah sebab dia dipolitikkan. Sebenarnya sepatutnya kita tolak politik di luar. Kita lihat dari sudut faktanya bagaimana. Kalau betul tak apa yang dicabar itu memang orang kata purely Islamik dan dia tidak bercanggah dengan undang-undang, dengan perlembagaan. Kalau betul, dan barulah kita boleh kata ia adalah mencabar ataupun menghakis kuasa Mahkamah Syariah. Tapi sebenarnya tidak. Apa yang dicabar itu adalah peruntukan-peruntukan yang memang tidak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi kalau contohnya kerajaan negeri ataupun DUN mengubah undang-undang yang memang tidak berada di bawah bidang kuasa, maka dia tidak boleh laksanakanlah. Macam sekarang ni kita tengok di Kelantan ada undang-undang hudud. Sama juga di Kedah, di Terengganu dah ada undang-undang hudud. Tapi kenapa tidak boleh dilaksanakan? Kerana dia kalau dilaksanakan dia bercanggah dengan undang-undang, dengan undang-undang sivil, ataupun bercanggah dengan perlembagaan. Sebab perlembagaan memberikan peruntukan hanya kepada bidang-bidang yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah saja. Dia ada, bukan bebas. Dia ada terhad. Dia terhad, bukan sebebas-bebasnya boleh orang kata boleh mengubah undang-undang ikut suka hati kita nak buat apa undang-undang. Jadi banyak benda-benda, dan saya tertarik dengan satu pandangan dalam satu forum semalam, ada ahli panel menyebutkan ada benda yang tidak ada dalam undang-undang sivil, tapi dia ada kaitan dengan undang-undang Islam. Contohnya berkaitan dengan sihir. So Mahkamah Syariah ataupun Dewan Undangan Negeri boleh mengubah undang-undang yang berkaitan dengan sihir, sebab sihir itu tidak ada dalam undang-undang sivil. Boleh masuk dalam undang-undang syariah, contohnya. Tapi hukuman dia masih tetap tak boleh lagi lebih daripada 356 lah. 3 tahun penjara ke 5,000 denda dan juga 6 kali sebatan. Dia tak boleh lebih daripada itulah. Jadi itu satu. Yang keduanya, undang-undang yang orang kata dicabar ini pun undang-undang yang orang kata undang-undang sivil. Undang-undang dia kata sivil lah. Maknanya syariah ni secara umumnya undang-undang syariah yang purely syariah adalah bab-bab nikah, sebab itu purely syariah. Okey, tapi yang lain adalah undang-undang dianggap sebagai undang-undang takzir sahaja. Sebab contoh dalam kes zina, kalau kes zina kena sebab 1 kali. Tapi di Kelantan tak boleh lebih daripada 6 kali. So adakah ia hukuman hudud? Dia tidak hukuman hudud. Dia diletakkan di bawah undang-undang takzir. Orang yang dah berkahwin, kerana berzina, mengaku salah melakukan zina, adakah mereka direjam sampai mati? Dia tak boleh direjam sampai mati, sebab dia bercanggah dengan undang-undang sivil. Undang-undang perlembagaan tidak membenarkan negeri contohnya untuk apa dia? Untuk mengenakan hukuman rejam sampai mati, walau undang-undang yang sebenar adalah rejam sampai mati. So dia walaupun undang-undang ada tapi tidak boleh laksanakan kenapa? Kerana dia berada di luar bidang kuasa Mahkamah Syariah.
Wallahu alam. Itulah sekian sebanyak Abi punya komen lah. Okey. Okey Daniel, terima kasih banyak atas soalan. Itu sikit sebanyak yang Abi boleh faham lah. Wallahu alam. Alright. Okey, sahabat-sahabat yang berminat untuk menjadi ejen hartanah, boleh kontak saya. Okey, kita boleh sembang-sembang insya-Allah. Alright. Okey, siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh, yang boleh saya jawab saya cuba jawab, yang tak boleh jawab kita tengok Google. Okey, kita tanya orang yang lebih mahir lah. Okey, tapi yang saya faham begitulah. Yang Daniel tanya tadi berkaitan dengan kes ni Elin ni, itulah. Alright, yang boleh saya berikan komen. Okey. Baik, sahabat-sahabat, ada soalan lagi? Kalau ada, kita boleh sembang-sembang apa saja tajuk boleh insya-Allah. Yang boleh jawab saya jawab, yang tak boleh jawab. Okey, ni satu soalan yang bagus juga. Okey, nak tanya kalau sebelum kahwin beli rumah, letak waris mak. Dah kahwin nanti wife macam mana Okey. Setakat yang saya tahu, kalau letak rumah sebagai waris, waris ni dia berkait dengan kematian sahabat-sahabat Okey, jadi kalau selagi tak kahwin, contohnya nama katalah saudara Hamizan contohnya NH tu saya tak tahu, saya ambil yang hujungnya lah. Okey, katalah saudara Hamizan atau Ibnu Hamizan. Kalau NH tu nama dia, Hamizan tu ayah dia, nama saya panggil Ibnu Hamizan. Okey, kalau tak pun saya panggil Hamizan je lah, minta maaf kalau nama tu nama ayah Hamizan Alright. Okey, kalau kita beli rumah, katalah Encik Hamizan beli rumah. Okey, rumah tu nama Encik Hamizan, tapi letakkan pewaris dia, ni pewaris ni just in case kalau berlakunya kematian maka dia letakkan warisnya mak contohnya. Okey, itu sebelum kahwin Tapi bila kahwin beli rumah, contohnya contoh masa beli rumah tu bujang. Okey, masa beli rumah tu dia Cik Hamizan masih lagi bujang Kemudian pewaris dia letakkan just in case apa-apa berlaku, contohnya berlaku kematian, maka rumah itu akan diwarisi oleh mak lah. Itu pun kalau ada waris-waris lain kena mengikut faraid dan sebagainya lah. Tapi kalau letakkan sebagai pewaris itu nama mak, maka dia tidak mengubah apa-apa. Bila dah kahwin nanti, rumah itu masih lagi nama Encik Hamizan. Nama masih lagi sebagai pemilik asalnya adalah nama Encik Hamizan. Kecuali lah mak ada sekali nama sebagai pemilik bersama contohnya. Okey, maka bila dah kahwin, maka kalau nak kekalkan mak, kekalkanlah bagus lah juga letakkan mak sebagai pemilik bersama rumah tu kan. Jadi nanti bila contohnya lah, kemudian bila dah kahwin, nama isteri masukkan sekali dalam rumah tu dalam rumah tu, jadi pemilik bersama lah, ada 3 orang lah pemilik dia. Okey, jadi bila contohnya bila berlaku kematian, maka kalau milik itu contohnya diberikan hak milik, macam diberikan hibah. Contohnya Cik Hamizan bayar rumah tu, okey, kemudian sebelum meninggal dunia, hibahkan kepada mak sebahagian 50% bagi kepada mak, 50% bagi kepada isteri. Contohnya lah macam tu so bila dihibahkan, bila meninggal dunia tak perlu difaraidkan lah. Tak boleh ikut faraid maknanya bila hibah dia boleh diberikan semasa hidup, bila meninggal dunia maka mak akan ambil separuh, isteri akan ambil separuh. Maknanya kalau nak jual, bagilah 50-50 nilai rumah tu ataupun nak duduk bersama, ikut persepakatan lah. Kalau dua-dua nak duduk kat situ dan hubungannya bagus, okey, boleh duduk bersama, okey, duduk bersama. Okey, macam tu boleh, tidak ada masalah wallahualam. Okey, Abang Cik beli rumah pakai perbankan Islam, ada riba tak? Tak ada riba lah. Kalau kita beli dengan perbankan Islam, maka tidak ada riba. Yang ada riba adalah perbankan yang konvensional sahaja. Okey. So macam mana dengan keuntungan yang diambil oleh perbankan Islam? Okey, perbankan Islam ambil keuntungan, memanglah ambil untung sebab bank mana-mana bank pun, Islam ke tak Islam ke, memang matlamat dia adalah untuk mencari keuntungan. Jadi apa ertinya berniaga kalau tak untung kan? Jadi matlamat dia memang nak untung. So cuma kaedahnya berbeza. Kalau kita pergi perbankan yang konvensional, kita kata nak beli rumah 500,000, okey, dia luluskan 500,000, kemudian dia kata apa? Okey, kita akan charge you katalah 4% setahun. Okey, 4% setahun daripada pinjaman 500,000. So setahun 4 kali 500,000, artinya setahun kita kena bayar ekstra 20,000.
Okey, setahun 20,000. So kalau kita pinjam selama 10 tahun, maka kita kena bayar 200,000 keuntungan untuk bank. Kalau kita beli 20 tahun, artinya kita kena bayar 400,000 keuntungan kepada bank plus harga rumah tu 500,000. So total yang kita kena bayar dalam tempoh 20 tahun ialah 900,000. Hampir 1 juta. Rumah harga 500,000 je, tapi kita kena bayar hampir 1 juta. Itu kaedah yang dibuat oleh bank konvensional. Bank konvensional akan bagi kelulusan berdasarkan jumlah yang kita nak pinjam. Kemudian dia charge on top of the money, duit yang kita pinjam, dia akan charge kita katalah 4% setahun. Okey. Kaedah perbankan Islam dia berbeza. Dalam perbankan Islam, kita katalah nak beli rumah juga 500,000. Okey, bank akan beli dulu rumah tu. Okey, bank akan beli rumah tu, kemudian bank akan ambil perkiraan yang lebih kurang sama macam konvensional. Dia kata okey, kita nak untung setiap bulan, setiap tahun kita nak 4% setahun. So dia kiralah 4% setahun kali dengan 500,000, 20,000 setahun. So 20,000 setahun, kalaulah kita kita ambil pinjaman loan tu dengan bank Islam, katalah bank perbankan Islam selama 20 tahun, artinya bank akan ambil untung 400,000, maka dia campurkan 400,000 dengan harga rumah tu 500,000, jadi 900,000. So 900,000 itulah yang kemudian dijual balik kepada kita. Jadi keuntungan di kaedah murabahah lah. Okey, maknanya dia bagi tahu kepada kita, ni keuntungan yang kita ambil, inilah jumlah kesesuaian tuan kena bayar. So rumah ni tuan akan dapat, okey, tuan kena bayar bulan-bulan, katalah 5,000, 6,000, 3,000, 4,000 contohnya dalam masa 20 tahun, dan jumlah yang tuan kena bayar adalah 900,000. Jadi kita berkata, macam mana pula saya rumah 500,000 je, takkanlah sampai 900,000. Itulah yang calculation yang kita buat dalam tempoh 20 tahun. Harga rumah ni mungkin akan meningkat sehingga 1 juta. Jadi kita rasa ini adalah satu jumlah keuntungan yang munasabah untuk kita ambil dalam tempoh 20 tahun daripada sekarang. Maka kita pun bayarlah RM900,000. Itu kaedah dia. Cuma beza dia adalah kalau bank commercial dia bagi duit, okey, daripada duit itu dia charge berapa persen. Tapi dalam perbankan Islam dia beli rumah, dia jual dengan kaedah murabahah. Okey. Jadi dengan bank telah tetapkan keuntungan dia nak ambil berapa, dan dijual balik kat kita dengan harga jual dengan cara bayar secara ansur-ansur. Okey. Itu kaedah yang digunakan oleh perbankan Islam. Jadi adakah keuntungan yang diambil oleh bank sebagai riba? Dia tidak riba sebab dia melibatkan jual beli. Yang kita beli barang harga murah, kita jual dengan harga mahal, secara ansuran itu bukan dianggap sebagai riba. Yang riba tadi ialah kita bagi, bank bagi pinjaman 500,000, tapi dia charge, dia kata daripada 500,000 ni kita charge 4% setahun. Itu riba sebab dia bagi duit. Tapi dalam kes perbankan Islam tak, mereka telah membeli dulu properti tersebut dan jual kepada kita dengan harga yang lebih mahal. Maka keuntungan yang dia ambil 400,000 itu bukanlah riba, tetapi itu adalah keuntungan yang diluluskan oleh hukum syara. Jadi tidak ada isu lah, tidak ada isu tuan-tuan sahabat. Okey. Tak payah nak promote forex kat sini. Ada yang promote forex Forex haram. Jangan promote kat sini Okey. Nasib baik dah block Okey. Okey sahabat-sahabat, ada lagi soalan? Kalau ada soalan, kita boleh bincang-bincang lah. Bukanlah semesti saya menjawab saya cuma bagi pandangan ada yang saya tahu saya jawab, saya tak tahu saya akan cakap tak tahu. Okey, kita sama-sama cari jawapan dia, insya-Allah sekarang ni ada AI, ada ChatGPT lah, macam-macam kita boleh tanya soalan. Okey, jadi sekarang ni peluang untuk kita belajar ilmu sangat luas sangat luas, asalkan kita memang nak belajar dan ikhlas untuk belajar dalam apa-apa bidang pun kita boleh belajar dengan cara yang sangat mudah. Cuma kalau nak belajar tentang perkara yang berkaitan dengan syarak, hukum syarak, maka berhati-hatilah tuan-tuan, sahabat-sahabat kerana bila kita belajar online ni kita tidak tahu sama ada orang yang kongsikan maklumat itu adalah orang yang benar-benar Muslim ataupun mereka adalah musuh Islam yang sengaja
ya, untuk menyesatkan umat Islam. So dia bagikan maklumat-maklumat yang bercanggah dengan undang-undang, dengan Islam, dengan hukum Islam contohnya, yang boleh menyesatkan, maka kita baca, kita ikut, nampak macam Islamik kan. Dia punya website tu islam.com, islamforall.com contohnya lah. Dia punya nama tu bukan main cantik dia punya URL tu cantik je, bunyi sangat sangat Islamik lah. Tapi bila kita masuk, masya-Allah, macam-macam benda-benda yang menyesatkan ditulis kat situ kan. Jadi kena hati-hatilah sahabat-sahabat. Alright. Okey, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, saya rasa oleh kerana soalan pun dah tak ada dan apa yang saya nak sampaikan telah pun disampaikan. Okey. Jadi sahabat-sahabat yang berminat untuk menjadi ejen hartanah, silakan. Okey, Saudara Fikri, berhentilah forex tu, jom join hartanah insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Taala orang kata insya-Allah meredai kita. Tinggallah benda-benda haram tu insya-Allah. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk malam ni mudah-mudahan ada kebaikannya. Jadi saya berundur diri sahabat-sahabat. Terima kasih banyak bagi sahabat-sahabat yang bersama kita daripada awal sampai akhir, ataupun yang singgah-singgah, yang lalu-lalu saja pun tak kisah. Okey, mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaatnya yang saya kongsikan pada malam ni. Dan sekali lagi bagi sahabat yang berminat untuk menjadi ejen hartanah, sama ada sepenuh masa ataupun secara separuh masa ataupun part time, boleh klik kat bio saya dan boleh join kita punya group, dan kita akan bincang kat sana kaedah-kaedah dan bagaimana cara untuk menjadi ejen hartanah yang berjaya insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, cukup untuk malam ini perkongsian kita, yang mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT yang lemah yang kurang akan masa sendiri, minta maaf banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah di masa-masa akan datang insya-Allah.